Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tan Sri Profesor Dr. Munshi Muslim Yaakob ingin memberikan sedikit pandangan saya berkaitan dengan kedudukan kerajaan yang ada pada hari ini, dan juga ingin menyentuh beberapa hal yang berkaitan dengan perlembagaan Malaysia. Sebenarnya saya telah diminta oleh rakan-rakan sama ada dalam bidang undang-undang maupun dalam bidang yang lain. Mereka ingin mendapatkan penjelasan saya tentang kedudukan kerajaan yang ada pada hari ini, sama ada kerajaan ini kerajaan yang sah dibentuk, dan implikasinya di segi undang-undang, terutama yang berkaitan dengan perlembagaan Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bahawa kedudukan kerajaan ataupun kabinet yang ada pada hari ini menurut Seksyen 43.1, iaitu kuasa Seri Perdana Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk melantik jemaah menteri ataupun kabinet adalah sah. Perkara 43.1 itu tidak boleh dipertikaikan kerana alasan yang kukuh di situ ialah terdapat peruntukan mengenai kuasa-kuasa Seri Perdana Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk melantik jemaah menteri atau menyemput sebuah kerajaan dibentuk. Dalam hal ini, perkara yang penting dilakukan ialah Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Perdana Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk melantik Perdana Menteri dan seterusnya menteri-menteri kabinet. Menerusi peruntukan 43.1 artikel perlembagaan, pelantikan Tan Sri Mahyudin Yassin dan jemaahnya yang telah dilakukan oleh Seri Perdana Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah sah menurut undang-undang. Cuma masalahnya yang berlaku di sini ada beberapa kegagalan atau kekurangan pihak kerajaan untuk mengambil peluang untuk memperbetulkan kedudukan dan memperkukuhkan keadaannya yang ada pada ketika ini. Apa yang saya ketahui dari sudut pandangan undang-undang menurut tafsiran yang ada, sesebuah kerajaan yang telah dilantik oleh Seri Perdana Baginda Yang di-Pertuan Agong yang mendapat pengesahan baginda haruslah dengan serta-merta apabila sesuatu kerajaan itu bertukar, ia hendaklah pergi ke Parlimen terlebih dahulu untuk mendapatkan mandat untuk membentuk kerajaan. Kuasa Seri Perdana Baginda hanya membentuk kerajaan seperti yang dibentukkan oleh perlembagaan, tetapi hak Perdana Menteri dan jemaah menterinya ialah Perdana Menteri harus pergi ke Parlimen terlebih dahulu dengan serta-merta dalam tempoh yang singkat untuk mendapatkan pengesahan ataupun mendapatkan mandat daripada Parlimen, iaitu setelah Seri Perdana Baginda berkenan untuk membentuk sesuatu kerajaan, maka kerajaan itu, terutama kerajaan yang baru yang mengambil alih daripada kerajaan lain, dia mestilah pergi ke Parlimen sebab segera untuk mendapatkan mandat daripada rakyat. Caranya ialah Perdana Menteri boleh meminta persidangan awal, tak kiralah 1 hari pun boleh, untuk mendapatkan mandat daripada
Dewan Rakyat terlebih dahulu bagi menunjukkan bahawa dia mempunyai suara majoriti dan kerajaan yang dibentuk olehnya itu adalah kerajaan rakyat. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong hanya mempunyai kuasa untuk melantik kabinet. Tak kiralah kabinet itu kabinet sementara atau kabinet yang dibuat melalui parti politik ataupun kabinet yang bukan dibuat melalui politik. Ya. Seri Paduka Baginda juga boleh melantik sebuah kerajaan yang bukan di kalangan anggota politik. Tapi bagi tempoh tertentu, tempoh sementara, umpamanya dalam keadaan-keadaan darurat, emergency ataupun kecemasan. Dalam hal ini, saya memandang berat kerana kerajaan yang ditubuhkan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin sebenarnya tidak begitu kukuh. Memandangkan seperti yang saya katakan tadi, pertama, ia tidak mendapat mandat daripada Parlimen. Kita kena faham, kerajaan yang ada pada hari ini di bawah kepimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin ialah kerajaan yang mengambil alih kuasa daripada kerajaan yang sebelumnya yang tidak mendapat pengiktirafan atau tidak mendapat restu dan tidak ada kuasa dari segi people's mandatory. Jadi people's mandatory atau mandatory rakyat ini dia tak ada sebenarnya. Apa yang dikatakan seperti ahli-ahli politik mengatakan ini adalah kerajaan pintu belakang. Yang sebenarnya apa yang disebut kerajaan pintu belakang ini sebenarnya satu konspirasi politik. Kalau mengikut undang-undang, sebuah kerajaan yang ada pada ketika itu, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan ini diberi mandat oleh rakyat selama tempoh 5 tahun seperti yang ditetapkan oleh perlembagaan. Tapi malangnya kerajaan yang terbentuk itu hanya 2 tahun, selepas itu digulingkan oleh pihak lain yang berkepentingan dengan alasan mereka mendapat majoriti lebih daripada kedudukan kerajaan yang sedia ada, dan dengan itu dia mengambil alih kuasa, samalah seperti rampasan kuasa. Kalau mengikut undang-undang di bawah Penal Code atau kanun keseksaan, perbuatan menjatuhkan sesuatu kerajaan itu adalah suatu perbuatan jenayah yang dipanggil sebagai criminal conspiracy ataupun pakat jahat jenayah. Malangnya kerajaan sedia ada tidak mengambil langkah yang tegas dan serius segi undang-undang terhadap pihak yang mengambil alih kuasa tanpa perlembagaan. Tidak ada tindakan daripada pihak polis dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kerajaan ini berterusan. Sepatutnya di peringkat awal kerajaan Tun Dr. Mahathir ataupun kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu boleh mengambil tindakan drastik terhadap mereka yang merampas kuasa tidak menurut perlembagaan. Apa yang saya katakan tidak menurut perlembagaan di sini ialah pertama, kerajaan yang dipilih yang terdapat pada hari ini bukan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Hanya wakil rakyat saja dipilih. Anggota kerajaan tidak. Jadi mana-mana kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat kerana tidak ada pilihan raya umum dilakukan, maka kerajaan itu tidak boleh ditegakkan. Menurut perlembagaan, sesuatu kerajaan itu akan ditegakkan selepas tempoh 5 tahun dan Dewan Rakyat bersidang melakukan suatu pembaruan memilih kerajaan. Sama ada kerajaan sedia ada dipilih ataupun kerajaan baru, ini satu perkara yang harus difahami oleh semua pihak. Sebagai ahli undang-undang, saya memandang perkara ini dari sudut perlembagaan banyak berlaku kesilapan. Kerana apabila sebuah kerajaan itu bertukar ganti, kerajaan yang baru, macam dalam keadaan sekarang ni, dipanggil kerajaan baru, Perikatan Nasional, Perikatan
Perikatan Nasional ini tidak pernah wujud sebelum ini. Dan kedudukannya adalah diragukan sebab kedudukan kerajaan ini sama ada berdaftar ataupun tidak dengan pendaftar pertubuhan. Sesuatu badan yang tidak berdaftar dan pendaftar pertubuhan dianggap salah, tidak sah di segi undang-undang. Tapi dalam hal ini saya tidak begitu yakin kedudukannya disebabkan tidak ada bukti-bukti pendaftaran dilakukan. Hal ini sangat malang. Sepatutnya sebelum kerajaan ini dibentuk, mereka sudah menyediakan satu wadah untuk menjalankan dasar-dasar bagi kerajaan mereka. Tapi ini tidak berlaku. Dari segi perlembagaan, pertubuhan yang tidak daftar, tidak ada mandat, maka kerajaan itu tidak sah. Tidak boleh ditegakkan. Bukan saja tidak sah, tetapi tidak boleh ditegakkan. Maknanya kerajaan tidak boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Apa yang kita lihat di situ ialah kecuaian dari segi pihak Pakatan Harapan, kerajaan yang memerintah pada ketika itu, terutama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang telah diangkat sebagai Perdana Menteri sementara setelah dia meletakkan jawatan. Dari segi perlembagaan yang saya nampak, pada ketika itu Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sementara atau Interim Prime Minister, dia sepatutnya membuat satu langkah yang wajar untuk mengekalkan kerajaan yang ada. Caranya ialah, pertama, walaupun kabinet dia sudah tidak ada, dia boleh melantik ahli-ahli yang bukan daripada kalangan politik. Dia melantik pegawai-pegawai dia, terutama ketua setiausaha negara, ketua-ketua setiausaha kementerian, dan lain-lain pihak untuk menjalankan tugas-tugas kementerian. Dalam keadaan sementara dia boleh buat tugas macam itulah, boleh memberi arahan seolah-olah ketua-ketua kerajaan itu adalah juga berkedudukan seperti menteri, dengan menjalankan tugas-tugas menteri buat sementara waktu sehingga Perdana Menteri baru dilantik ataupun sesuatu pilihan raya lain dilakukan. Sebab pada masa itu kabinet sudah tak adalah, menteri tak ada, hanya Perdana Menteri sementara untuk menguruskan kerajaan pada tempoh-tempoh tertentu yang dibenarkan oleh perlembagaan. Samalah dalam keadaan masa pilihan raya dilakukan, kerajaan tak ada waktu itu, jadi Perdana Menteri seorang saja yang menjalankan tugas dengan bantuan pegawai-pegawai tinggi kerajaan di setiap kementerian, di bawah arahan ketua setiausaha negara. Ini penting, rakyat patut tahu. Satu lagi yang menjadi kecuaian atau kealfaan pihak-pihak ini ialah ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beberapa anggotanya yang pergi ke Istana Negara untuk menuntut kerajaan baru dibentuk, telah tidak dihalangi oleh pihak Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Interim ketika itu. Sepatut Tun melakukan sesuatu tindakan. Dia boleh mengarahkan pihak berkuasa lain untuk menghalang kemasukan anggota-anggota parlimen yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin daripada masuk parlimen dan menghadap yang Tuan Agong. Dia boleh menggunakan segala langkah untuk menelpon Istana Negara supaya tidak membenarkan seseorang itu masuk dan menjaga perjalanan, dan polis juga diarah supaya disekat perjalanan mereka supaya tidak sampai ke parlimen, tidak sampai ke Istana Negara. Itu patut dilakukan tapi tidak dilakukan. Satu. Yang kedua tadi saya kata ini satu criminal conspiracy ataupun konspirasi jenayah atau pakat jahat jenayah, satu kesalahan undang-undang yang boleh didakwa siapa yang melakukan kesalahan untuk menggulingkan kerajaan, tak kira sama ada secara kekerasan atau selainnya, dia telah melakukan satu kesalahan jenayah. Ini tidak diperhatikan oleh peguam negara ketika itu, Tan Sri Tommy Thomas. Saya rasa Tan Sri Tommy Thomas tahu perkara itu, tetapi dia
telah membuat keputusan awal untuk meninggalkan jawatan kerajaannya atas alasan dia sudah melihat keadaan sekeliling yang berlaku, utamanya ada beberapa pengaruh di luar daripada kerajaan yang telah memainkan isu politik dari segi perkauman, iaitu utamanya perkauman dan agama. Ini dua fakta bagi orang Melayu memang very sensitive, itu memang sensitif sangat, kita tidak nafikan. Jadi dua isu dimainkan oleh parti-parti politik Melayu, terutama UMNO yang di luar kerajaan dan juga PAS di luar kerajaan yang tidak punya apa-apa kuasa ketika itu. Dia mempermainkan isu-isu perkauman dan agama untuk meniupkan api perkauman kepada orang Melayu supaya orang Melayu bersikap ataupun mengambil sikap untuk membenci kerajaan yang ada. Ini satu kesalahan besar, satu kesalahan jenayah, mengapi-ngapi, boleh dituduh buat akta hasutan, tapi tidak dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri ketika itu. Dan begitu juga Peguam Negara, dia mengambil langkah untuk meninggalkan kerajaan begitu cepat sekali, tanpa menunggu tempoh tamat perkhidmatannya. Jadi Tun Dr. Tun Mahathir juga membuat kesilapan besar di situ dengan meletakkan jawatan secara mengejut dan dilantik semula sebagai Perdana Menteri interim, tapi tidak menjalankan tugas dengan serius ketika itu supaya perkara ini boleh dielakkan. Sebenarnya boleh dielakkan pasal Tun Mahathir mempunyai kuasa sebagai Perdana Menteri ketika itu. Dan kedua, dia boleh mengarahkan Peguam Negara dan Ketua Polis Negara untuk melakukan sesuatu tindakan di segi undang-undang, tapi dia tak buat. Bila dia tak buat sesuatu arahan kepada pihak berkuasa, maka tidak ada siapa yang mengambil tindakan sewajarnya. Satu lagi, saya melihat boleh dikatakan hampir semua peguam, masuk majlis peguam dan pakar-pakar undang-undang dan pakar-pakar perlembagaan serta tokoh-tokoh politik yang faham tentang undang-undang tidak memberikan sebarang pandangan, tidak mengeluarkan sebarang ruling ataupun tidak juga membuat sebarang kritikan yang berkaitan dengan pembentukan kerajaan. Jadi ini amat malang kerana perkara-perkara seumpama ini sepatutnya dipandang berat oleh semua pihak. Tapi dalam hal ini saya melihat tidak ada apa-apa langkah dilakukan. Jadi perkara ini berterusan selama ini sudah lebih kurang 3 bulan. Sepatutnya ketika itu COVID-19 sedang melanda Malaysia dan kita dikatakan negara yang tidak begitu terjejas ketika itu. Ketika zaman Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri tidak terjejas dan langkah awal telah diambil oleh Menteri Kesihatan dan pegawai-pegawai di kementeriannya, sehingga dapat dikawal. Hampir dapat dikawal kesemuanya. Tapi malangnya apabila kerajaan bertukar tangan, berlaku masalah dan tempoh seminggu tu berlaku sedikit kacau bilau, maka keadaan penyakit COVID-19 ni, wabak ini telah meningkat, menular dengan begitu cepat disebabkan tidak ada kerajaan dalam masa seminggu itu yang memberikan arahan yang tepat. Sebab menteri sudah letak jawatan. Apabila Perdana Menteri mengumumkan ia meletak jawatan, dengan serta-merta ahli jemaah menterinya kehilangan jawatan. Dia tidak boleh buat apa-apa. Itulah masalahnya. Itu dinamakan kabinet. Maknanya satu orang meletak jawatan, semua orang kena ikut. Itu sistem kabinet demokrasi. Saya juga memandang perkara ini berat. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab dari segi perlembagaan sepatutnya kerajaan yang ada hari ini adalah berbeza dengan kerajaan yang terdahulu. Berbeza dengan kerajaan Barisan Nasional, berbeza dengan kerajaan Pakatan Harapan. Yang sekarang ini dinamakan Perikatan Nasional, bukan Barisan Nasional.
Barisan Nasional sebuah kerajaan yang berdaftar. Ada perlembaganya. Jadi Perikatan Nasional tidak ada perlembagaan kerana tidak berdaftar. Tidak ada jawatan kuasa petugas dia. Jadi itulah yang dikatakan kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat, tidak ada manifesto dan janji-janjinya. Dan satu perkara yang sangat penting di segi perlembagaan ialah kerajaan ini tidak mempunyai kuasa dari segi perlembagaan dan undang-undang untuk meluluskan sesuatu bajet dalam keadaan yang rumit sebab tidak ada pengesahan daripada Parlimen. Sepatutnya kerajaan ini apabila ambil kuasa dengan semata-mata satu hari, kedua hari, ketiga hari, dia mesti kena mengadakan satu sidang Parlimen. Pertamanya untuk mengesahkan kedudukan kerajaannya yang mempunyai majoriti dan kepercayaan kepada Perdana Menteri yang ada, yang dilantik pada ketika itu, yang telah disahkan oleh Yang Tuan Agong. Yang ini dia tak buat. Yang keduanya, kerajaan yang ada pada hari ini, dia kena mengesahkan dan mengiktiraf semua undang-undang yang telah sedia ada yang dibuat di zaman Barisan Nasional Memerintah dan sejak Perikatan Barisan sejak kerajaan ini Alliance Government atau kerajaan perikatan diganti oleh Barisan Nasional dan kemudiannya Pakatan Harapan. Jadi apa-apa tindakan di segi undang-undang dibuat oleh kerajaan-kerajaan lalu, kerajaan yang ada pada hari ini sepatutnya mendapat pengiktirafan dan dia sepatutnya pergi ke Parlimen untuk mengaku, menerima dan mengiktiraf semua undang-undang yang telah ada, yang telah disiapkan oleh kerajaan sebelumnya. Sebab ini pemindahan kuasa. Satu. Yang keduanya ialah kerajaan ini juga perlu mendapatkan mandat daripada Parlimen untuk menerima pakai ataupun membuat satu bajet lain yang baru, sama ada menerima terus bulat-bulat bajet yang telah diluluskan oleh kerajaan terdahulu ataupun membuat satu peruntukan baru mengenai belanjawan negara. Ini tidak dilakukan. Jadi bila bajet tidak dilakukan, jadi kerajaan yang ada hari ini tidak ada kuasa menggunakan bajet kerajaan terdahulu. Dia tidak berkuasa sebab dia sendiri tidak mengesahkan tentang bajet itu. Dia juga tidak mengesahkan kedudukan kerajaan dia. Dia juga tidak mengesahkan segala undang-undang yang ada terdapat dalam Malaysia yang dibuat oleh kerajaan dulu. Sebab kerajaan sekarang ni dia kena ada undang-undang dia sendiri. Dia meluluskan undang-undang sama seperti undang-undang yang dibuat oleh kerajaan dulu. Dia kena luluskan satu undang-undang ataupun untuk memindah undang-undang tu kalau dia setuju pakai, dia pakai. Tak setuju, dia boleh pindah. Tapi dalam ini tak ada sebutan pun berkaitan dengan pengiktirafan atau penerimaan undang-undang yang dibuat oleh kerajaan lain. Kerajaan sebelum tu mana kerajaan lain lah. Kerajaan ini kerajaan baru. This is a new government. Bila new government, dia terpaksa lah membuat model undang-undang dia sendiri. Jadi ini dia tak buat. Yang keempatnya, pengesahan dari segi pertukaran pucuk pimpinan tidak juga berlaku. Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia di bawah Kerajaan Pakatan Harapan tidak endorse. Kita teruskan lagi ucapan atau hujah-hujah ini. Tadi saya katakan kerajaan yang ada hari ini selepas tukar tangan tidak mendapat endorsement daripada kerajaan lepas pimpinan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir tidak endorse perpindahan kerajaan ketika itu bagi digantikan oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Perkara ini diakui sendiri oleh Tan Sri Muhyiddin. Biasanya dalam pentadbiran kerajaan yang lepas, setiap kali ada pertukaran pucuk pimpinan negara,
tentulah ada pertukaran seperti serah menyerah tugas dengan dokumen atau apa-apa tanda lain. Perkara seperti ini berlaku di kalangan ketua-ketua jabatan kerajaan, juga termasuk polis, tentera dan lain-lain jabatan. Tetapi perkara ini tidak berlaku. Saya melihat ada risiko jika terdapat berlakunya undi tidak percaya kepada Perdana Menteri bila Parlimen mula bersidang kelak. Kerana Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim masing-masing mempunyai pengaruh di kalangan penyokong-penyokongnya di Parlimen. Saya membuat komen ini adalah secara berkecuali sebab saya bukanlah ahli politik dan tiada apa-apa sebarang kepentingan. Saya adalah seorang profesor undang-undang dan hanya ingin menekankan kepada doktrin undang-undang mengikut ilmu hukum atau jurisprudence. Saya tidak terikat dengan mana-mana pihak sekalipun. Saya juga ada mendengar di kalangan ahli politik yang tidak senang bila mereka ketahui bahawa Tun Dr. Mahathir ada menulis surat pada Speaker Parlimen untuk membawa usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri dan juga suatu surat usul bagi menyokong Tun Dr. Mahathir dilantik semula sebagai Perdana Menteri. Terdapat sekumpulan ahli parti tertentu yang membuat laporan polis terhadap Yang Berhormat Datuk Seri Shafie Aptal. Kononnya ahli Parlimen sempurna itu menderhaka kepada Seri Perdana Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan menghasut rakyat. Saya ingin menasihatkan mereka itu jangan terburu-buru membuat tuduhan sendiri kalau mereka bukan peguam dan bukan seseorang yang arif di dalam bidang undang-undang. Perkara itu tidak langsung berbangkit kerana tiada kes untuk disiasat oleh polis. Perlu diingat bahawa Datuk Seri Shafie Aptal adalah seorang ahli Parlimen yang menjadi penggubal undang-undang. Beliau mempunyai kuasa sebagai ahli Parlimen melaksanakan kuasa legislatif di bawah artikel 66(1) Perlembagaan Malaysia atau Perlembagaan Persekutuan. Beliau menulis surat kepada Speaker iaitu Ketua Dewan Rakyat adalah sulit. Bagaimanakah orang lain di luar Parlimen boleh mencuri rahsia itu dan didedahkan sebagai suatu tuduhan tanpa asas. Bukanlah mudah untuk menuduh seseorang itu menghasut dan menderhaka kepada raja hanya kerana mendengar khabar angin atau hearsay. Parlimen ada privilegesnya dan Parlimen mempunyai kekebalan dari segi undang-undang. Ini semua orang kena ingatlah. Akhir sekali, saya suka mengingatkan orang ramai bahawa dalam keadaan negara sedang berjuang menghadapi wabak coronavirus atau COVID-19, kita janganlah cuba hendak mencari salah orang dengan banyak sekali berpolitik. Kita seharusnya bertenang dan menyerahkan kepada Parlimen yang dijangka akan bersidang tidak berapa hari lagi. Saya faham rakyat perlu mendapatkan maklumat yang jelas terhadap kedudukan kerajaan dan menjalankan pemerintahan mengikut dasar atau manifesto yang ada jika telah digariskan arah perjuangannya. Dalam keadaan ini, saya juga memerhati bahawa situasi politik kita hari ini adalah tidak menentu. Dia sepatutnya waktu Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan hari itu telah dilantik semula oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan pada ketika itu, Perdana Menteri Sementara atau Interim Prime Minister Tun Dr. Mahathir mempunyai kuasa
untuk menjalankan tugas-tugasnya bukan sebagai ahli parlimen tapi sebagai ketua kerajaan. Walaupun dia tidak mempunyai kabinet pada waktu itu, saya telah menegaskan tadi bahawa pegawai-pegawai kerajaan, ketua-ketua jabatan daripada ketua setiausaha negara dan di bawahnya ketua-ketua kementerian, mereka ini mempunyai kuasa segi undang-undang untuk menjalankan tugasnya, dan mereka lah yang seharusnya menyokong pentadbiran Tuan Dr. Mahathir ketika itu. Tetapi tak sempat berbuat apa-apa pun sehingga berlakulah wabak coronavirus yang tidak dapat dikawal kerana tidak ada siapa yang memberi arahan pada ketika itu, sebab menterinya, Menteri Kesihatan sudah tidak ada lagi, hanya dipertanggungjawabkan kepada ketua setiausaha Kementerian Kesihatan dan ketua pengarah Kementerian Kesihatan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya bagi saya kerajaan ini tidak berjalan dengan sepenuhnya. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kerajaan sebenarnya tidak berjalan sepenuhnya. Sebab apa saya katakan demikian? Ialah kerajaan tidak mengadakan mesyuarat kabinet bagi memutuskan apa-apa dasar dan peraturan atau langkah selanjutnya. Kita hanya mendengar kabinet baru saja sekali bersidang beberapa hari lalu. Ini tidak mungkin kabinet dapat melaksanakan semua fungsi dan tugas-tugas kerajaan disebabkan banyak perkara berkaitan dengan kepentingan negara tidak dapat dilakukan. Kabinet telah begitu lama berehat sejak dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Sudah 3 bulan. Mereka tidak pernah menjalankan satu sidang pun. Jadi macam mana nak dikatakan kerajaan itu kerajaan yang berhemah ataupun kerajaan yang mendapat mandat sepenuhnya. Sekalipun kita berkurung dalam perintah kurung kerana COVID-19, tidak bererti kerajaan tidak boleh jalan dan tidak bererti parlimen tidak boleh berfungsi. Sepatutnya kabinet boleh menjalankan mesyuaratnya di antara Perdana Menteri dan ahli kabinet, tidak perlu berjumpa dalam satu majlis. Tidak perlu. Mereka boleh mengadakan sidang video. Dan menteri-menteri bolehlah duduk di rumah masing-masing untuk memberi pendapat dan membuat sesuatu keputusan. Dan keputusan itu kelak boleh direkodkan oleh ketua setiausaha negara sebagai setiausaha Jabatan Menteri, dan salinan tiap-tiap keputusan itu atau resolutionnya perlulah dihantar secara berkeliling segala resolution kepada setiap ahli Jabatan Menteri atau kabinet. Memandangkan parlimen juga tidak bersidang, beku saja, sepatutnya parlimen boleh menjalankan sidangnya walaupun tanpa menghadirkan diri ke dalam majlis parlimen. Mereka boleh bersidang secara video conferencing. Sekarang kita sudah mempunyai kemudahan dan multimedia yang begitu canggih, tinggi kualitinya, dan kita tidak perlu bimbang soal yang berkaitan dengan perhubungan awam ketika ini sangatlah canggih. Tidak ada alasan bagi kerajaan untuk mengatakan disebabkan COVID, mereka tidak boleh menjalankan tugas, tidak boleh menjadi pejabat, tidak boleh untuk menyatakan pendapat dalam sesuatu sidang. Itu patutnya tidak berlaku. Sidang boleh dilakukan dengan apa cara sekalipun asalkan keputusan dicapai bersama dan direkodkan. Jadi bila kerajaan tidak menjalankan tugasnya sepanjang ini 3 bulan, maknanya kerajaan itu seolah-olah tidak wujud. Segi perlembagaan dia dilihat macam tidak wujud. Sebenarnya kerajaan itu ada. Kerajaan itu sah. Apabila dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, kerajaan itu menjadi sah. Cuma dia sendiri tidak mengesahkan dirinya di parlimen. Itu saja yang berlaku. Selain daripada itu, ahli-ahli parlimen juga tidak dapat mengemukakan apa-apa soalan dan membahaskan satu perkara sama ada menerusi mesyuarat di majlis parlimen ataupun secara video conferencing.
Jadi kecacatan yang berlaku seperti itu sangatlah malang. Ya. Apa-apa keputusan yang dikeluarkan hanyalah Perdana Menteri seorang saja membuat keputusan. Apa yang saya lihat, Perdana Menteri dari masa ke semasa hanyalah mengumumkan tentang kuat kuasa, peraturan kawalan diri, maknanya curfew lah. Orang tak boleh keluar rumah selama 2 minggu. Lepas sebelum habis 2 minggu, 3-4 hari nak habis, dia sambung lagi 2 minggu. Lepas tu 2 minggu lagi, hinggalah hari ini sudah menjadi 3 bulan. Masuk raya besok dah 3 bulan lah kita kurung. Jadi langkah seumpama ini, Perdana Menteri sendiri yang membuat ruling itu tidak sesuai dengan dasar demokratik kerajaan berparlimen. Sebab saya katakan begitu ialah Kabinet tidak bersidang. Sepatutnya mesti mendapat persetujuan daripada Kabinet untuk meluluskan sesuatu perkara tentang kawalan pergerakan rakyat, tentang pergerakan antara daerah, antara negeri dan sebagainya. Jadi itu mahu ada kuat kuasa undang-undang. Sama ada undang-undang itu wujud ataupun tidak, itu rakyat nak tahu. Selain daripada itu, saya melihat jika sesuatu polisi itu tidak diluluskan, tidak dijalankan dengan betul kerana tak ada panduan dasar yang dimiliki oleh kerajaan Perikatan Nasional, maka itulah yang menjadi masalah besar pada kerajaan yang ada ketika ini. Sebab tak ada dasar, haluannya kita tak tahu nak arah ke mana. Cuma kita tahu kerajaan itu wujud saja, tapi dasar dia tak ada. Pegangan dia, perjuangan dia tak ada, tak kelihatan. Rakyat langsung tak tahu sebab tidak ada manifesto perjuangan dia. Itulah masalahnya. Dan bagi mengakhiri ucapan saya, saya dengan ini menegaskan bahawa dalam keadaan sekarang ini kita perlu berhemah, berhati-hati dan berbaik sangka. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya dengan ikhlas hati menuntut ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kata-kata dan bahasa saya yang menyinggung sesiapa atau mana-mana pihak. Dalam keadaan menyambut bulan Ramadan dan kita menghampiri hari raya, saya mendoakan semua pihak agar dalam keadaan selamat dan sejahtera. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan salam maaf daripada saya. Terima kasih.